Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di dalam pelajaran tafsir dan hadis darjah 4. Di dalam pelajaran 8, murid-murid boleh buka muka surat 40, kitab pendidikan tafsir dan hadis yang tajuknya iman. Kita bercakap tentang iman. Sebelum mulakan pelajaran, kita mulakan dahulu dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatik. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi. Waftah lana bima'rifatil ilmi. Wa nawwir qulubana wa sahil lana abwaba fadlik. Ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iman, hadis dan terjemahannya di dalam pelajaran lepas kita dah baca tentang hadis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar wa tu'mina bil qadar wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Riwayat Muslim. Terjemahannya, lelaki itu berkata lagi, khabarkan kepada aku tentang iman. Ini adalah sambungan hadis tentang Islam yang lepas, yang panjang. Ini sambungannya tentang iman. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir yang ditentukan oleh Allah, baik dan buruknya. Jibril, lelaki itu menjawab, engkau benar. Riwayat Muslim. Huraian hadis tentang rukun iman. Nombor 1, beriman kepada Allah. Nombor 2, beriman kepada malaikat. Nombor 3, beriman kepada kitab. Keempat, beriman kepada rasul-rasul. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Keenam, beriman kepada qada dan qadar. Ini yang kedua, yang ketiga tadi beriman kepada kitab-kitab. Maafkan saya. Huraian hadis. Nombor 1, beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman kepada Allah Ta'ala. Yang boleh kita sebut kat sini, beriman kepada Allah Ta'ala, kita percaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Percaya, kita hendaklah beriman. Beriman yang ini percaya kepada Allah dengan mengetahui sifat Allah yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Kita kena tahu sifat mustahil, wajib, mustahil dan harus. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang diketahui, yang wajib diketahui ada 20. Nombor 1, wujud. Ada. Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala ada daripada sebelum adanya alam ini, memang Allah Ta'ala ada. Allah tidak didahului dengan tiada seperti manusia. Kalau manusia, mula-mula manusia tak ada, kemudian berada di dalam perut ibu, kemudian lahir ke muka bumi, kemudian mati dan tiada semula. Allah tak macam tu. Allah Ta'ala tidak disudahi dengan tiada dan tidak dimulai dengan tiada. Allah Ta'ala tetap ada daripada dulu. Tak boleh kita katakan Allah Ta'ala itu dulu tak ada. Allah Ta'ala tetap ada daripada dulu dan sampai bila-bila. Yang kedua, kidam, sedia. Allah Ta'ala bersifat sedia. Sampai bila-bila pun Allah Ta'ala sedia. Allah Ta'ala tak mengantuk, tak lapar, tak tidur, tak lemah. Allah Ta'ala sentiasa bersedia.
Bersedia Allah Ta'ala itu tidak memerlukan apa-apa. Allah Ta'ala maha berkuasa. Yang ketiga, baqa. Allah Ta'ala tu kekal sampai bila-bila. Sifat Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala tak akan mati, tak akan terhapus, tak akan hilang di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Sampai bila-bila, sampai kiamat pun Allah Ta'ala tak akan mati. Yang keempat, mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala bersalahan dengan yang baharu. Allah Ta'ala tu tak sama langsung dengan makhluk-makhluknya. Kita tak boleh samakan Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluknya seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan Islam. Mereka menyamakan Tuhan mereka. Mereka membentuk Tuhan mereka melalui patung-patung berhala. Mereka mengata tu rupa wajah Tuhan mereka. Tapi kita tak boleh. Kita sebagai seorang Islam tidak boleh membentuk wajah Allah, rupa Allah, fizikal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak sama dengan semua makhluk. Kalau kita kata Allah Ta'ala sama tangan dengan manusia, tangan manusia ni tangan yang lemah. Pendek tangan manusia ni. Tidak berkuasa tangan manusia ni. Kalau dihiris berdarah. Allah, mereka kata pandangan Allah, mata Allah tu macam mata manusia. Mata manusia ni sangat lemah. Tidak boleh melihat tempat yang jauh. Tidak boleh melihat di sebalik bangunan, di sebalik dinding. Allah Ta'ala tidak macam tu. Penglihatan Allah Ta'ala tu tidak ada batasan. Yang kelima, qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih. Berdiri dengan sendiri. Allah Ta'ala tidak memerlukan siapa-siapa untuk berdiri. Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Kalau kita berdiri pun, kita memerlukan tenaga dan juga kita makan, minum untuk menghasilkan tenaga. Kalau Allah Ta'ala tidak memerlukan apa-apa untuk berdiri. Yang keenam, wahdaniyah, esa. Allah Ta'ala tu maha esa, maha tunggal. Tak ada saingan bagi Allah Ta'ala. Kita hanya menyembah Allah Ta'ala yang maha esa, Allah yang maha satu. Yang ketujuh, qudrah, berkuasa. Allah Ta'ala tu bersifat berkuasa. Kuasa Allah Ta'ala tu tidak boleh dijangkau oleh akal manusia. Dan tiap-tiap sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, Allah Ta'ala yang berkuasa. Hanya di dalam kekuasaan Allah. Yang ke-8, iradah, berkehendak. Kehendak Allah Ta'ala tu tak ada siapa yang boleh membantah. Tak ada siapa yang boleh melawan. Kita pun berkehendak. Allah pun berkehendak. Tetapi kehendak Allah Ta'ala itu lebih utama. Yang ke-9, ilmun, mengetahui. Pengetahuan Allah Ta'ala itu meliputi seluruh alam ciptaannya. Yang ke-10, hayatun, hidup. Allah Ta'ala yang maha hidup daripada dulu lagi berkaitan dengan sifat yang pertama tadi, wujud. Allah Ta'ala tu maha hidup daripada dulu lagi, tidak didahului dengan mati dan tidak diakhiri juga dengan mati, dengan tiada. Yang ke-11, sam'un, mendengar. Allah Ta'ala maha mendengar. Walaupun berapa jauh sekalipun Allah Ta'ala dengar suara rintihan hati kita. Kita berdoa di atas muka bumi. Jauh dekat arash Allah, Allah Ta'ala maha mendengar. Walaupun kita berkata-kata di dalam hati, Allah Ta'ala maha mendengar. Yang ke-12, basar, melihat. Allah Ta'ala melihat. Penglihatan Allah Ta'ala itu tidak ada batasan. Tidak ada di balik dinding yang boleh membatasi penglihatan Allah. Walaupun di balik bumi, Allah Ta'ala tahu apa yang kita lihat. Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Walaupun kita berada di dalam bilik, Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Walaupun kita berada di dalam gua yang batunya tebal, Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Yang ke-13, kalam, berkata-kata. Allah Ta'ala maha berkata-kata. Antara bukti Allah Ta'ala berkata-kata adalah Al-Quran. Yang ke-14, kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala berkuasa. Kuasa Allah Ta'ala ni meliputi semua ciptaannya. Kaunuhu muridan, keadaan Allah Ta'ala berkehendak. Nombor 15, kehendak Allah Ta'ala ini kita tak boleh atasi dengan kehendak kita. Kita maha lemah, kehendak Allah Ta'ala itu lebih utama. Yang ke-16, kaunuhu aliman, keadaan Allah Ta'ala itu berilmu. Ilmu Allah Ta'ala itu meliputi semua ciptaannya. Yang ke-17, kaunuhu hayyan, keadaan Allah Ta'ala itu hidup.
Hidup Allah Ta'ala tu tidak akan mati sampai bila-bila, sampai kiamat, sampai dah berlaku kiamat, sampai manusia dah masuk syurga neraka, Allah Ta'ala tidak akan mati. Sampai bila-bila pun tak akan mati. Yang ke-18. Kaunuhu sami'an, keadaan Allah Ta'ala maha mendengar. Allah Ta'ala mendengar, tidak ada yang boleh menghalang daripada apa yang Allah Ta'ala dengar. Walaupun kita berdoa di dalam hati, walaupun kita berdoa di atas muka bumi, Allah Ta'ala maha mendengar doa permohonan kita. Yang ke-19, kaunuhu basiran, keadaan Allah Ta'ala itu melihat. Penglihatan Allah Ta'ala itu tidak ada apa yang boleh menghalang penglihatan Allah. Yang ke-20, kaunuhu mutakaliman, keadaan Allah Ta'ala itu berkata-kata. Antara bukti kata-kata Allah Ta'ala adalah kitab-kitabnya. Kitab Taurat, Zabur, Injil dan sekarang kitab Al-Quran. Kemudian kita lihat yang sifat mustahil beratas Allah. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada. 2, mustahil Allah Ta'ala itu baharu, khudusun. 3, mustahil Allah Ta'ala itu fana, binasa. Yang ke-4, mustahil Allah Ta'ala itu mumasalatu lil hawadis, bersamaan dengan sesuatu yang baru. Mustahil Allah Ta'ala itu sama dengan kita. Ada tangan, ada kaki. Mustahil Allah Ta'ala itu tak ada. Kalau Allah Ta'ala tak ada, hancurlah alam ini. Mustahil Allah Ta'ala itu baharu. Sebab sesuatu yang baru bersifat lemah. Mustahil Allah Ta'ala itu binasa. Sebab binasa Allah Ta'ala, hancurlah juga alam ini. Yang ke-5, mustahil Allah Ta'ala qiyamuhu bi ghairih, berdiri dengan sesuatu yang lain. Allah Ta'ala berdiri dengan sesuatu yang lain menunjukkan Allah Ta'ala itu lemah. Macam kita, kalau kita berdiri, kalau kita tak ada tenaga, kita akan jatuh, hitam, pingsan dan sebagainya. Kita memerlukan makanan dan minuman untuk berdiri. Bukan kita sahaja, haiwan pun sama. Dan juga tumbuh-tumbuhan, kalau tidak ada air, maka akan mati tumbuh-tumbuhan tersebut. Yang ke-6, ta'adud, berbilang-bilang. Allah Ta'ala itu mustahil ada banyak, berbilang-bilang. Kalau Allah Ta'ala itu berbilang-bilang, maka hancurlah alam ini kerana macam-macam kehendak Tuhan. Banyak Tuhan, macam-macamlah kehendak Tuhan yang akan berlaku. Maka akan hancurlah alam ini. Bayangkan kalau banyak pemimpin macam-macam, yang banyak tadi mesti macam-macam kehendak mereka. Maka banyaklah yang akan berlaku, maka hancurlah alam ini. Yang ke-7, ajzul lemah. Allah Ta'ala tu mustahil bersifat lemah. Kalau Allah Ta'ala bersifat lemah, tak akan ada alam yang hebat macam ni Allah Ta'ala cipta. Yang ke-8, kaunuhu karahatun, terpaksa. Allah Ta'ala itu mustahil terpaksa. Allah Ta'ala itu kalau terpaksa, dia tidak ada kehendak. Kehendaknya di atas paksaan yang lain, Tuhan yang lain. Mustahil Allah Ta'ala itu terpaksa. Yang ke-9, jahlun, tidak mengetahui. Allah Ta'ala itu mustahil tak tahu. Sebab Allah Ta'ala yang mencipta seluruh alam ini. Yang ke-10, maut. Allah Ta'ala itu mustahil mati. Kalau mati, seluruh alam ini akan hancur. Tidak ada pengatur, tidak ada penjaga seluruh alam ini. Summun, pekak. Allah Ta'ala itu mustahil pekak. Sebab Allah Ta'ala maha mendengar apa yang manusia buat. Bukan sahaja doa-doa daripada manusia. Allah Ta'ala maha mendengar apa yang manusia cakap, baik ataupun buruk, membawang ataupun tidak. Yang ke-12, umyun, buta. Allah Ta'ala itu mustahil buta. Sebab Allah Ta'ala maha melihat apa yang kita buat. Yang ke-13, bukman, bisu. Mustahil Allah Ta'ala itu bisu. Takkan Allah Ta'ala itu bisu sebab adanya bukti Al-Quran. Malaikat pun menyampaikan kalam-kalam Allah nombor 14, kaunuhu ajizan, keadaan Allah Ta'ala yang lemah. Mustahil Allah Ta'ala itu lemah. Yang ke-15, kaunuhu karihan, mustahil keadaan Allah Ta'ala itu terpaksa. Kalau Allah Ta'ala itu terpaksa, maka bumi ini diwujudkan, alam ini diwujudkan secara terpaksa. Akan berlaku sesuatu yang tidak sedap, sesuatu yang tidak
Kalau kita lakukan dengan sesuatu yang terpaksa, maka kerja-kerja kita bukan kerja yang rela hati. Tidak ada rasa sedap di dalam hati. Yang ke-16, kaunuhu jahilan, keadaan Allah Ta'ala itu bodoh. Mustahil Allah Ta'ala itu bodoh. Kalau Allah Ta'ala itu bodoh, Allah Ta'ala tak boleh cipta seluruh alam. Tapi Allah Ta'ala hebat, maha bijaksana, mencipta seluruh alam. Dengan airnya, awan, langit, bintang, bulan, planet, haiwan, manusia. Yang ke-17, kaunuhu mayyitan, keadaan Allah Ta'ala itu mati. Mustahil Allah Ta'ala itu mati. Kalau mati, seluruh alam ni akan hancur. Yang ke-18, kaunuhu awsan, keadaan Allah Ta'ala itu pekak. Mustahil Allah Ta'ala itu pekak. Sebab Allah Ta'ala maha mendengar permintaan hamba-hambanya. Yang ke-19, kaunuhu a'ma, mustahil Allah Ta'ala itu keadaannya buta. Allah Ta'ala maha melihat apa yang hamba-hambanya buat, yang baik, yang buruk, semua Allah Ta'ala tahu. Tak ada manusia yang boleh lari daripada kekuasaan Allah. Yang ke-20, kaunuhu abkam, keadaan Allah Ta'ala itu bisu. Mustahil Allah Ta'ala itu bisu. Kalau bisu, manakan mungkin Allah Ta'ala akan hadirkan Al-Quran dalam kehidupan orang Islam. Baik. Sifat yang harus bagi Allah Ta'ala, yang tak. Sifat harus tadi, wajib dah, mustahil dah. Yang ni sifat harus bagi Allah Ta'ala. Sifat harus bagi Allah, yang harus bagi Allah mengadakan sesuatu atau mentiadakan sesuatu. Allah Ta'ala harus mengadakan sesuatu atau mentiadakan sesuatu. Allah Ta'ala nak hidupkan kita boleh, nak matikan kita pun boleh. Bukan satu kewajipan Allah Ta'ala nak hidupkan kita terus sampai bila, tak. Allah Ta'ala nak hancurkan sesuatu kampung boleh, Allah Ta'ala tak menghancurkan sesuatu kampung pun boleh. Allah Ta'ala nak adakan hujan boleh, tak adakan hujan pun boleh. Tuh, Allah Ta'ala harus mengadakan sesuatu ataupun tidak mengadakan sesuatu. Kemudian kita lihat, ini sebenarnya nombor 2, saya salah. Nombor 2, beriman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua beriman kepada malaikat. Kita lihat, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Makhluk tu ciptaan Allah. Daripada cahaya Allah Ta'ala menjadikan malaikat tu daripada cahaya. Kita wajib beriman dengan kewujudan malaikat. Kita kena percaya Allah wujudkan malaikat. Dan bilangan malaikat yang wajib diketahui ada 10. Kita lihat, beriman kepada malaikat. Kita tengok nombor 1, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Allah Ta'ala jadikan malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang selalu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan, membawa ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, malaikat Mikail menurunkan rezeki dan hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel mengambil nyawa. Ini malaikat yang mengambil nyawa manusia bila saat manusia ajalnya hampir tiba. Yang kelima, malaikat Ridwan, jaga pintu syurga. Malaikat Ridwan, pintu syurga tu banyak dan malaikat Ridwan pun banyak. Yang keenam, malaikat Malik menjaga pintu neraka, dan pintu neraka pun banyak. Malaikat Malik menjaga pintu neraka yang sangat garang. Siapa pun tak boleh lepas daripada pintu, keluar daripada api neraka. Yang ketujuh, malaikat Munkar menyoal penghuni kubur. Yang ke-8, malaikat Nakir menyoal penghuni kubur. Dua malaikat ni menyoal, Munkar dan Nakir datang menyoal penghuni kubur. Bila tak dapat jawab, maka akan dipukullah penghuni kubur tadi. Ke-9, malaikat Raqib mencatat kebaikan yang berada di bahu kanan manusia. Yang ke-10, malaikat Atid mencatat keburukan yang berada di bahu kiri manusia. Kita nak cari malaikat dekat bahu kanan, bahu kiri, memang kita sampai bila-bila pun tak jumpa. Tapi malaikat itu Allah Ta'ala letak
di bahu kanan malaikat raqib, di bahu kiri malaikat atid. Bukannya kita boleh lihat malaikat. Malaikat dijadikan daripada nur, cahaya. Ada lagi malaikat-malaikat yang lain. Tugas-tugasnya malaikat yang menanggung arasy Allah, malaikat yang sentiasa sujud pada Allah, malaikat yang sentiasa berzikir pada Allah. Banyak lagi kerja-kerja malaikat. Sekian, terima kasih pelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farudduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Nantikan soalan Google Form daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.